Okay, Assalamualaikum and a very pleasant day to all of my students. So for today, we're gonna continue a little bit on standard form. Last punya video, and our second class will be having quiz dekat G form lah macam biasa. Sorry. So, recap balik performing basic arithmetic operation ya. Basic arithmetic. Okay, sebelum ni last video saya tunjuk yang kita kira bahagian tambah-tambah, tolak-tolak. So if you add melibatkan operation tambah atau tolak, addition or subtraction, so kamu kena make sure kamu samakan base dahulu. Samakan base. Okay, samakan base. Macam yang ini 10 to the power 4, 10 to the power 4. Base dah sama, so boleh continue on. Macam mana nak continue? Tambah je lah nombor dia. 2.4 plus 3.57 kira, lepas tu darab lah dengan 10 kuasa 4. Tapi kalau macam ni 5 dengan 4, so kamu kena samakan dulu. Okay, pecahkan dia 5, 4. So yang besar ni kena pecahkan kepada 2. Macam mana? So 4, dia kena ada 4 tu. So 4, macam mana dapat 5? So 4 plus 1. So kita pun buat 1.2 darab 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 4 tambah 3.74 darab 10 kuasa 4. Okay, lepas tu selesaikan yang ini dulu. Yang darab 1, so maksudnya bila dia darab positive number, dia bergerak ke kanan. To the right. So, 1, 2 times 10 to the power of 4 plus 3.74 times 10 to the power of 4. Sekarang bila base dah sama, baru boleh kumpulkan. So, 12 tambah 3.74 darab 10 kuasa 4. So selesaikanlah. Yang ni pun sama. Negatif 6, negatif 7. So kalau macam tu, pecahkan negatif 6, negatif 7. Pilih yang gemuk. Pilih yang negatif dia besar. Negatif dia kecil sikit lah. So 1 plus negatif 7. So bila buat macam ni, 1 plus negatif 6. Negatif 6. Baru kamu akan dapat negatif 7. So sekarang dah ada negatif 6, ada negatif 6. Baru kita boleh continue. Okay, itu kalau tambah atau tolak. Tengok video sebelum. Okay, sekarang kita nak tengok yang melibatkan darab atau bahagi. Okay, tengok dia kata apa kat sini. Okay, darab. Mana darab? Okay, dekat sini darab. Okay, this is multiplication. So, apa rules dia kata? So, A times 10 to the power M multiply by B times 10 to the power of N. So, nombor biasa, kita darab macam biasa. Lepas tu darabkan. Kalau power, tak perlu samakan dia punya indices. Terus macam biasa. Bila darab, kita just tambah. Okay. Bahagi pun sama. Division. Just bahagi nombor biasa dia. And then, yang power kita tolak. Darab 10 kuasa. Apa dia lah? M tolak N. Okay. So, nak tengok example. So, now kita buat Mind Test 2.2C. Soalan 1. Okay, first saya akan jawab soalan A, B, E dengan F. Okay, A, B, E, F. Okay. Jom kita buat sama-sama. Okay. Okay, mind test. Mind. Kecil. So, mind test. Oh, besar sangat pula dah. Sekejap. Okay. Okay. So, mind. Back. Okay, mind test 2.2C. Okay, this is textbook punya question lah macam biasa. Okay, soalan 1A. Okay, tulis dulu apa soalan dia. Soalan tu kata 4 times 10 to the power of 5 times 3.7 times 10 to the power of 2. Okay, now rules dia apa?
Kalau darab, kita kumpulkan nombor yang kat luar. So, ini. Darab sesama dia dulu. So, 4 times 3.7 times. And then, times dia lah, darab 10 dulu. And then, power dia tu, kita, kalau indices, darab, power kita tambah. So, 5 plus 2. Okay, 5 plus 2. And then, solve macam biasa. Okay. So, 4 darab 3.7. Tekan calculator, you'll get 14.8. Okay, darab 10. 5 tambah 2, 7. Okay, ingat soalan kena dalam bentuk standard form. Okay, standard form. Okay, macam mana nak jadikan dia standard form? Macam biasa, ini bukan standard form lagi. Sebab point dia bukan dekat nombor bukan 0 yang pertama. So, kita pindahkan dia ke sini. So, bila dia pindah ke situ, maksudnya kamu akan dapat 1.48 times 10 to the power of 1. Kenapa 10 to the power of 1? Sebab nanti bila kita pindahkan titik perpuluhan ni, dia akan bergerak ke kanan. Okay, ingat balik. Move left. Kamu kena guna negative index. Okay, kalau move right, positive index. Ingatlah. Okay. Move left, move right ni bukan waktu kita gerakkan titik dia ni. Bila kita gerakkan titik dia, bila dia dah jumpa darab tu ya. Macam ni. So, lepas tu darab lagi 10 kuasa 7. So, bila dah macam ni, selesaikanlah. So, 1.48 times 10 to the power of 1 plus 7. So, kamu akan dapat 1.48 times 10 to the power of 8. Dah siap. Okay, macam tu je. Okay. Okay, now next. Okay, B ya. Okay. Follow je. Tunjuk slow-slow je ni. Follow je elok. So, soalannya 7.5 times 10 times 10 to the power of negative 3. Okay, sekarang melibatkan negatif. Darab 5 times 10 to the power of negative 6. Okay, negative 6. Okay, ingat. First, kita kena buat apa? Tengok kat atas balik. Kita kumpulkan nombor biasa. Dan jalankan operasi dia. Operasi dia darab. So, 7.5 times 5. Okay. Okay, kecilkan sikit lah. Senang sikit. Okay. Bila dah darab yang tu, kita tengok kepada dia punya power. Okay. Still tulis. Bracketkan dia. Darab 10. Baru tulis power. So, negative 3. Dia darab. So, maksudnya kita kena tambah negative 6. Okay. Jangan lupa. Okay. Now, baru kita solvekan macam biasa. Okay. So, 7.5 darab 5. Kamu tekan kalkulator. Kamu akan dapat 37.5. So, times 10 to the power of negative 3 plus negative 6. You get negative 9. Okay. Okay. Bila dah sampai sini, kena tengok adakah dia standard form ke tidak. Standard form. Tengok sini. Tengok yang nombor depan ni. Belum. Not. Kenapa? Sebab titik dia bukan selepas nombor, bukan 0 yang pertama. So, kita kena tukar. Okay, macam mana nak tukar? Macam biasalah. So, point ni akan bergerak satu ke sini. Okay. So, kita akan dapat 3.75. Okay. So, bila 3.75, maksudnya bila kita gerakkan titik tu, dia akan bergerak ke move right kan. So, maksudnya kita kena darab positive index. Darab 1, 10 to the power of 1 times 10 to the power of negative 9. Okay, and then solvekan 3.75 times 10 to the power of 1 plus negative 9. Okay, so dapatlah 3.75 times 10 to the power of negative 8. Dah siap. Okay, macam tu je. Okay, simple je. Kalau darab, kumpulkan nombor yang yang nombor kat depan, kumpulkan, selesaikan dia punya operasi darab. Okay, lepas tu darabkan dengan 10 kuasa
power tu since kita guna multiplication, kita tambah. Okay, bila dah dapat jawapan, check adakah dia standard form atau tidak. Kalau bukan standard form, jadikan dia standard form dulu. Inilah 1.48 darab 10 kuasa 1. And then daratlah nombor yang kat belakang dia. Macam ini, 3.75 darab 10 kuasa 1 darab 10 kuasa negatif 9. Okay, macam tu je. Okay, now kita try tengok kalau melibatkan bahagi. Okay, ini soalan E. Okay, so buat A, B, E, F salah tekan tadi. A, B, saya akan jawab A, B, E, F. Betul lah, A, B, E, F. Okay, A, B, E, F. Okay, now jom kita jawab sama-sama. Soalannya 1.08 times 10 to the power of 2 divided by 2.4 times 10 to the power of 4. Okay, now how to solve? Okay, macam biasa, kita kumpulkan nombor. So, 1.08 divided by 2.4. Okay, kumpulkan darab 10. And then power kita buat apa? Ini melibatkan division. So, bila division, power kita tolak. So, 2 minus 4. Okay, like that. Okay, lepas tu solvekan macam biasa. Okay, bila kamu tekan 1.08 divided by 2.4, you'll get 0.45. 0.45. Tak cantik lah 5 saya tu. Okay, 0.45 times 10 to the power of 2 tolak 4 negatif 2. Okay, now kena check standard form or not. Standard form. Okay, tengok. Belum lagi ya, sebab point dia, perpuluhan dia tu dekat kosong, depan kosong. Tak boleh, dia kena bukan nombor kosong. So, maksudnya dia kena gerak ke sini lah. So, 4.5 times 10. Okay, bila dah dalam bentuk macam ni, tengok, adakah dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan untuk sama dengan nombor atas dia? Dia akan bergerak ke kiri kan? So, bila dia bergerak ke kiri, ingat, move left, kita kena negative index. Dan berapa kali dia move left? 1 kali, sebab tu dia jadi negatif 1. Lepas tu darat lagi lah. Darat 10 kuasa negatif 2. Okay, macam biasa. And then 4.5 times 10 to the power of negative 1. Ni dah jadi darab, so jadi tambah negatif 2. Kat awal-awal je kita bahagi. And then usually dia akan jadi darab jugalah. So kita akan dapat 4.5 times 10 to the power of negative 3. Dah siap. Okay, like that only. Pendek je jalan kerja dia. Lebih kurang je. Ni kalau darab dengan bahagi ni dia senang sikit daripada tambah dengan tolak. Sebab tambah dengan tolak kita kena samakan base. Yang ni tak perlu samakan base. Kita boleh terus kira. Okay, last F. Okay ya, F. Okay, F. Sorry. 9.6 times 10 to the power of negative 2 divided by 1.5 times 10 to the power of negative 5. Okay, macam tu je. Okay, first and foremost kena buat apa? Selesaikan nombor dekat depan. So, kita akan dapat 9.6 divided by 1.5 times, kumpulkan dia punya kuasa ni. Kuasa negatif 2, negatif 5. So, negatif 2 plus negatif 2, plus ni ingat, bahagi kan. So, tolak negatif 5. So, selesaikan. So, kita dapat 9.6 bagi 1.5. Kamu akan dapat 6.4 times 10 to the power of, tolak jumpa tolak jadi tambah. So, negatif 2 tambah 5, 3. Okay, but first tengok adakah standard form or not. Tengok standard form ke tidak. Point ni dah duduk di depan
nombor bukan 0 yang pertama. So inilah jawapannya. 6.4 times 10 to the power of 3. Okay, 6.4 times 10 to the power of 3. Tak cantik 3. Tak nampak nanti. Times 10 to the power of 3. Okay, macam tu je lah. Dah siap. Simple je. Nanti saya akan share pengiraan ni dekat kelas. Siapa yang nak, minta. Okay, siapa yang nak, minta. Simple je. Dah siap. Okay, itulah. Okay, now kita teruskan. Okay, now. Okay, yang ni sorry. Saya akan buat satu je contoh lagi. Jom kita buat nombor mana yang simple. Okay, kita buat nombor 3. Okay, nombor 3 kita keluar. Kita buat nombor 3. Okay. Okay, dia kata apa? Syazwani wants to transfer 2 terabyte of data to a pen drive. Capacity pen drive tu 32 gigabyte. Okay, what is the minimum number of 32 gigabyte pen drive needed? Okay, jom kita buat sama-sama. Okay, new pages. Okay, so ini still main test 2.2c textbook. Okay, first dia kata apa? Soalan nombor 3. Syazwani nak transfer apa? 2 terabyte ke dalam into apa dia? 32 gigabyte punya pen drive. Okay, macam mana nak buat? So, now kita tukarkan dulu tera yang giga tu kepada bytes biasa. Okay, kalau tera. So, tera 2 darab 10 kuasa berapa? Ingat balik tak? Tera. Tengok kat atas ni ada. Tera. Where is tera? Ni tera. Tera adalah 10 kuasa 12. Tengok giga. Giga adalah 10 kuasa 9. Ini dengan ini. Kita guna yang tu je lah. Okay, so 2 darab 10 kuasa 12. Yang ini 32 darab 10 kuasa 9. Okay, and then solve lah. Dia nak transfer, so maksudnya kita akan guna operation division. Okay, so kita buat operation dia. So 2 darab 10 kuasa 12 2 times 10 to the power of 12 divided by 332 times 10 to the power of 9. Okay, lepas tu kita buat macam tadi. Kumpulkan nombor biasa. So, 2 divided by 32 times 10 to the power of. Okay, apa jadi dekat dia punya power? Ini bahagi, so 12 tolak 9. Okay. And then kita teruskan. So, kita akan dapat 2 bahagi 32, you'll get 0.625. 625 times 10 to the power of 3. Times 10 to the power of 3. 3 ya? Sekejap, saya tengok. 12 tolak 9. Okay lah, 3. Sorry. Tak betul je. 32. Betul lah. Sekejap, 0 point. Kan. Check calculator sekali lagi. Sekejap ya. 2 divided by 32. 0.0625. Ni ada salah sini. 0.0625 ya. Okay. 0.0625. Okay, now kita tukarkan kepada nombor biasa. Sebab ini dia nak tanya ada berapa bilangan. Tak cantik lah, mana ada 0.00625. Kita tukarkan kepada single number. Change into single number. Kan kita ada single number dengan standard form. Single number tu maksudnya yang tak ada benda 10 kuasa 3 ni lah. So, bila dia darab positive number, so dia akan bergerak ke kanan. So, berapa kali dia bergerak? 3 kali. So, 1, 2, 3. So, 62.5.
So, ini ke jawapannya. Tak boleh. Sebab dia minta pendrive. Pendrive ada ke perpuluhan? Takkanlah kamu nak kerat satu. Ni 0.5 kan. Takkan kamu nak kerat 1 bahagi 2. Jadilah 0.5. Tak boleh. So, kita kena ambil nombor selepas dia. So, 63 pendrive yang digunakan. Macam itulah. Okay. 63 pendrive. Dah siap. Yang lain tu jadikan sebagai homework. Okay. Siapkan homework tu. Okay. Now, move on. Okay, last kita buat problem solving. Okay, problem solving. Okay, first number 1. Okay, dia kata apa? A newly built, ni semua dalam buku teks ya. Tengok balik buku teks. A newly built community hall require, dia memerlukan 6,185 pieces of tile. Maksudnya dia punya tiles lah. Mosaic. Measuring 30 cm, 30 cm for the floor. Okay, first dia minta apa? Calculate the floor area. Dia nak floor area of the hall in square meter. State your answer in standard form. 3 significant figures. Okay, dalam standard form dan juga dia nak 3 significant figures. Okay, macam mana kita nak buat? Jom. Okay, kertas baru. Okay, ini soalan self practice. Self problem solving. Soalan problem solving. Self practice I think. Skill enhance. So skill enhance. Textbook juga. Enhancement textbook. Okay, now kita tengok ya. Okay, soalan nombor 1. Okay, tulis balik info yang dia bagi. Okay, dia kata dia ada satu tile. Besar dia 30, sini 30 cm. Sini pun 30 cm. Dia memerlukan 6185 tiles. Okay. Dia suruh cari area dalam square meter. Maksudnya meter. Dia nak dalam meter. So first kita kena tukar sentimeter ini kepada meter. Macam mana? Kita tengok. Sentimeter nak pergi. Ada kat situ. Sentimeter nak pergi ke meter. Sentimeter. Darat 10 kuasa negatif 2. Okay, darat 10 kuasa negatif 2. So, kita tengok area. So, 30 tukarkan kepada meter terus. Darat 10 kuasa negatif 2. So, area base panjang darat lebar. So, darat dengan 30 darat 10 kuasa negatif 2. Okay, dapatlah. Kumpulkan macam biasa. Kumpulkan. So, 30 darab 30 bracket darat 10 kuasa negatif 2 tambah negatif 2. Okay, lepas tu kita selesaikan. So 30 darab 30 kamu akan dapat berapa? 9,000. 930. Macam tu lah. Darab 10 kuasa negatif 4. Okay, now dia kata area dia memerlukan 6,185. Ini untuk satu saja, one only. So nak dapatkan 6,185 kita kena darab lah. So 4,6,185 sama juga 6,185 darab 900 darab 10 kuasa negatif 4. Ni jangan tak payah tukar kepada standard form yang kecil lagi. Sebab ni tak habis jawapan lagi kan. So bila kamu tekan, kamu kira guna kalkulator, kamu akan dapat 556.65. Okay. Lepas tu baru kita tukar kepada change into standard form. Sebab ni dah siap lah kiranya. Dah dapat area dah. Standard form. Okay. Macam mana nak kira? Okay. Tengok. Ingat. First point tu kena duduk dekat sini. So berapa kali dia bergerak? 1, 2. So 5.5665. Dan dia kena bergerak ke kanan untuk samakan dengan yang atas. So dia adalah darab 10 kuasa positif lah. Kuasa 2. Sebab dia bergerak 2 kali. Okay, dah sampai standard form. Tengok betul ke tidak? Dia minta apa? 3 significant 3SF. So kita kira daripada ini
3 maksudnya kena 3 tambah 1. So maksudnya kita kena tengok orang yang keempat. So orang yang keempat apa? 1, 2, 3, 4, 6. 6 greater than 5. So kita kena tambah 1 dekat orang sebelah dia. Tambah 1. So jawapan kita 5.57 times 10 to the power of 2 meter square. Okay, dan itulah. Ingat, kalau dah lepas titik perpuluhan, kalau dia minta 3, so 1, 2, 3. Jangan letak kosong dah ya. Kalau kamu letak kosong lagi, nanti dia akan jadi lebih banyak significant figures. Tak tepatilah dia nak 3 sahaja. Dah siap. Okay. Itu je. Okay. Dah siap. Tengok betul-betul. Okay. Ni 1A. Okay, now B. B dia minta apa? Mana B? Mana B? Mana B? Okay. Given the cost of one piece of tile. Satu tile harga dia RM1.75. Calculate the total cost of the tile. So, tile kita ada 6185. So, nak cari dia, kita just darab macam biasa. Dia minta apa? Nearest RM. Nearest ringgit. Okay, jom kita buat sama-sama. So, now B. B. So, one tiles RM 1.75. So kita nak guna 6185. So berapa ringgit? RM how much? So darab je lah. So 6185 times 1.75. Okay, kamu kira kamu akan dapat 10823.75 RM lah. Tapi ingat dia nak dalam ringgit. So maksudnya tak boleh ada sen. Sen tak boleh ada kat belakang ni. So macam mana kita hilangkan sen tu? So RM 1082. Tapi sebelum 3 ni kita tengok 7 ni adalah greater than 5. So 3 ni kena tambah 1. 10824. Itulah jawapannya. Okay, dah siap. Okay, simple je. Okay, simple je. Jangan stress. Simple je. Okay, dah siap untuk soalan A. Okay, next. Okay. Yang ni saya nak tunjuk ke kamu nak kira sendiri? Sekejap. Calculate the area. Okay, yang ni okay lah, saya tunjuk lah. Okay, by the speed limit. Okay, nombor 1. Okay, nombor 2. Encik Hanif drove his car from Kota Baru to Kuala Lumpur. Okay, first dia daripada Kota Baru pergi Kuala Terengganu. Lepas tu, waktu dia nak balik, dia singgah Setiu. Okay. The map shows distance and travel. Calculate the average speed in kilometer per hour of Encik Hanif. Okay, first, second, third. Okay, jom kita buat sama-sama ya. Okay. Okay, soalan. Ni lagi, skill enhancement. Number 2. Skill enhancement textbook. Number 2. Okay. First 2A. First dia minta dari mana? Dia minta daripada Kota Baru ke Kuala Terengganu. Okay, first dia minta average speed. Apa formula average speed? Kamu dah belajar waktu form 2. Average speed equal to total distance over total time ya. Ingat balik. Okay, now. Okay, first buat satu-satu. Oh, tak ada sun lagi dah ke? Okay, nombor 1. KB ke KT. KB ke KT. So, first, apa yang kita kena ada? Total distance. So, distance kita berapa? Tengok je buku teks tu, kamu akan dapat. Total distance dia adalah 163 km. Dan total time dia, time adalah 2 jam 2 hours 18 minit. Tapi ingat, jawapan minta dalam apa? Kilometer per hour. So maksudnya 18 minit ni kita kena tukar kepada hour dulu. Macam mana? Macam biasalah. So 2 tambah 18 minit nak pergi ke hour bahagi 60. So kamu akan dapat 2 tambah 0.3. So totalnya 2.3
hours. Kenapa saya letak 2 tambah? Sebab dia dah jadi dalam hour. So, kita boleh terus tambah lah. Okay, now baru kira macam biasa. Okay, kira macam biasa. Okay. So, nak cari average speed AS. So, total distance kita 163 km. Kita punya time taken 2.3 dalam hour. So, kamu tekan calculator, kamu akan dapat 70.87 km per hour. Kilometer H91. Kan selalu ambil 2 titik perpuluhan. Tapi kita tengok dulu. Adakah dia minta, dia specify, state the answer correct to 3 significant figures. Dia nak 3 significant figures. So, kita kena betulkanlah jawapan kita. So, 3 significant figures. So, dekat sini. So, orang sebelah dia 7. So, maksudnya dia lebih 5. So, kita kena tambah 1. So, maksudnya 70.9 km per hour. Macam tu je lah. Okay, dah siap. Okay, now tengok nombor 2 pula. Nombor 2 dia minta dari mana? KT, Kuala Terengganu ke Setiu. Sama je lah. So, distance dia, kamu tengok buku teks. Kamu akan dapat distance dia 51 km. Dan time taken dia 1 hour 5 minutes. Tapi ingat, minit ni kita kena tukar kepada hour. So, macam mana? So, 1 plus 5 divided by 60 lah. So, kamu akan dapat 1 plus 0.083. So, 1.083 hours. And then, baru kita cari average speed dia. Macam mana? So, 1.083. Biasalah total distance 51 bahagi total time. 1.083 hours. So, kamu tekan calculator. Kamu akan dapat 47.09. Tapi, dia nak 3 significant figures. So, 3 significant figures kat sini. 9 orang sebelah maksud dia lebih daripada 5. So, kosong ni kena tambah 1. So, kita akan dapat 47.1 km per hour. Dah dapat. Okay. Dan last sekali, dia minta satu lagi adalah daripada Setiu ke Kota Baru. Kota Baru. So, distance adalah sebanyak 114 km. Time 1 hour 40 minit. 1 hour 40 minit. Then macam biasa 40 minit tu kita kena tukar kepada hour lah. So 1 plus 40 divided by 60. So you get 1 plus 0.667. Dan tambah. So, kamu ambil 1 tambah 1.667 hour. So, sekarang baru kita boleh selesaikan. So, average speednya dot distance 114 km divided by time 1.667 hour. So, kita akan dapat 68.39 km per hour. But then, ingat, kena tukar kepada 3 titik perpuluhan, 3 decimal place, 3 significant figures. Beza tau significant figures dengan decimal places. 3 significant figures kat sini. So, tengok orang sebelah dia lebih daripada 5. So, dia kena tambah 1. So, kita akan dapat 68.4 km per hour. Dah siap. Macam tu je lah. Simple je jalan kerja dia. Kamu kena just main tukar-tukar je. Okay, macam tu je lah. Dah siap. Okay, tengok B. Okay, B. Apa dia minta? Encik Hanif is a safety conscious driver who abide by the speed limit. Ada dia tulis tak speed limit dia berapa? Is this statement true? State your reason. Okay, jom kita tengok. So, jarak pertama 70.9 km. Ni 47. Ini 78. So, mestilah dia yes, he follows speed limit. Sebab apa? Average speednya tak pernah lebih daripada speed never exceed
Tak pernah lebih 80 pun. 80 km per hour. Selalunya kalau kat highway, average speed limit kita 90. Ini 80 pun dia tak lebih. So maksudnya dia bagus lah. He follow speed limit. Seorang yang pemandu yang berwibawa. Macam tu je lah cara kita nak jawab. Okay. Dah siap. Okay. Okay, ada apa-apa lagi tak? Maksudnya macam tu je lah. Okay, saya tunjuk untuk tu je. Yang this one, nombor 1 dengan 2 ni, self mastery. Boleh try jawab sendiri. Okay, kalau ada problem, you can ask. Okay, ask. I will personally boleh ajar. Tanya betul-betul. So itu homework kamu lah. Ini siapkan self mastery 1 dan 2. Yang skill enhancement ni sudah buat dah. So yang ni siapkan C, D, G, H dan juga nombor 2 dan nombor 4. Mind test 2.2C. Itu untuk tugasan kamu. Homework ni saya akan check waktu sekolah buka. Okay. Itu saja. So that's all for today. Thank you. So kita dah habis chapter 2. Chapter 2 already done. So next class kita akan buat quiz. Yes, quiz. So study elok-elok.